Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selepas digesa untuk meletak jawatan dan juga dipecat atas kebiadapannya yang mana tidak menyambut huluran tangan bersalam daripada Datuk Seri Muhammad Sabu. Jadi hari ini sahabat semua, atas desakan itu, ini respon terkini CEO Madakap yang dikatakan adalah salah seorang pemimpin ya daripada Parti PAS. Jadi apakah respon dan juga alasan beliau itu? Sahabat semua, ini yang menarik untuk saya kongsikan. Perkara kedua, Wan Faizal cuba Ali Tianggol. Ali Tianggol. Ali Tianggol ya. Oke, kita tambah hash dulu ya. Mana tahu walan-walan ini katalah benda-benda begini mereka serang dan sebagainya. Jadi atas kebiadapan ya, atas kebiadapan itu sahabat semua, CEO Mada ini, ramai warganet rakyat Malaysia tidak berpuas hati dengan tindakan yang dibuat oleh pemimpin PAS ini. Jadi sahabat semua, apakah terrespon? Ini yang menarik ya, saya kongsikan bersama dengan Anda. Akhirnya CEO Mada Corp ya mohon maaf tak salam dengan Muhammad Sabu. Tetapi alasan yang diberikan itu sahabat semua, saya percaya ya satu alasan yang tidak masuk akal. Ya, katanya Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Perniagaan Peladang Mada Sdn Bhd Abdullah Ismail membuat permohonan maaf terbuka kerana tidak bersalam dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Berdasarkan video yang tular, Muhammad dalam lawatan kerja di Kedah kemarin mengulurkan tangan kepada Abdullah, tapi dia hanya tersenyum, tidak menyambut salamannya. Ini tidak lengkap ya, sebenarnya dia bukan hanya tersenyum, dia undur ke belakang dan tangannya itu disimpan ke belakang. Itu memang tanda untuk penolakan. Bagaimanapun Abdullah menjelaskan dia telah bersalam dengan Muhammad Sabu sebaik saja dia keluar dari kereta ketika mengiringi yang berhormat ya, bersalaman dengan pegawai lain. Beliau telah mengulurkan tangan sekali lagi untuk bersalaman dengan saya. Oleh kerana saya telah bersalaman dengan beliau sebelum itu, jadi saya terkejut dan saya terkilaf kerana tidak bersalaman sekali lagi dengan beliau, katanya. Dia justru berharap salah faham itu diterima oleh semua pihak yang terasa dengan perbuatan saya. Sudah buat salah, bertindak biadab. Akhirnya seperti biasa modus operandi yang seringkali digunakan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini, fitnah dahulu, buat tindakan biadab dahulu, lepas tu minta maaf. Begitu senangnya mereka memohon maaf ya dengan perkara-perkara seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Apa pandangan Anda sahabat semua? Adakah alasan ini boleh diterima pakai? Bagi saya sendiri, pandangan saya ia hanyalah alasan untuk melepaskan diri dan sebagainya. Tidak masuk akal langsung. Itu pandangan saya. Dan kenapa saya katakan ya si Wan Faizal ini cuba untuk alihkan tiang gol? Kerana sehingga ke hari ini kita belum lagi mendengar komen beliau, dalil beliau ya untuk mempertahankan kekalahan teruk mereka di DUN Mahkota. Namun hari ini secara tiba-tiba beliau pula membuat kenyataan yang saya anggap sebagai kenyataan untuk alihkan tiang gol. Katanya subsidi pendidikan. Kenyataan PM retorik murahan, kata Armada. Inilah dia ya. Sedangkan kita tahu bukan saja subsidi, malah bajet untuk Kementerian Pendidikan antara yang terbesar, bukan antara lah, yang pertama terbesar ya di dalam bajet tahun sebelumnya. Saya percaya untuk bajet tahun 2025 juga akan mendapat bajet yang mungkin lebih besar atau sama besar sebelum ini. Jadi Pemuda Bersatu mendakwah golongan mahakaya tidak ambil peduli isu subsidi bagi membiayai pendidikan seperti yang dibangkitkan secara murahan oleh Perdana Menteri Orang tarik subsidi untuk orang kaya, tapi dia kata ini satu retorik. Seakan-akan mereka ini cuba untuk mempertahankan supaya subsidi kepada orang kaya ini tidak ditarik balik. Adakah itu maksud yang cuba disampaikan oleh Ketua Pemuda Bersatu ini, yaitu Wan Ahmad Faizal, mendakwa golongan elit tidak menghantar anak-anak masing-masing ke sekolah atau institusi pendidikan kerajaan. Ada yang hantar, jangan temberang lah ya, jangan temberang. Sebaliknya, kata ahli parlimen macam itu, golongan hartawan menghantar anak-anak mereka sekolah antarabangsa yang menelan belanja sehingga puluhan ribuan
ringgit sebulan. Dakwaan Ahmad Faizal golongan terbabit tidak menurut minat jika anak mereka memasuki sekolah berasrama penuh ataupun maktab rendah sains. Datuk Seri bercakap bukan saya dari sekolah maktab ke apa, dia juga bercakap pasal IPTA, sahabat-sahabat semua. Dia cuba memusingkan segala apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Jadi inilah sebenar sikap pemimpin ataupun politikus sampah daripada Bersatu. Hanya tahu memusingkan kata-kata Perdana Menteri untuk apa? Untuk tujuan politik, ya, dan semata-mata. Bagi saya katanya kenyataan itu hanya retorik murahan Perdana Menteri untuk menyerang dan melaga-lagakan kelas masyarakat di bawah dengan contoh yang tidak munasabah. Apa pula melagakan? Yang ditarik subsidi itu golongan maha kaya, bukannya golongan bawahan. Ini sudah bangang betul lah. Mungkin sudah hilang akal kali ya Wan Faizal ini. Golongan maha kaya sebenarnya tidak mendapat manfaat dan tidak peduli pun mengenai SBP atau MRSM yang mendapat subsidi kerajaan hari, kata yang dipetik Sinar Harian. Anwar pada hari Senin dilaporkan memberi bayangan bahawa kerajaan akan menghentikan pemberian subsidi untuk pembiayaan pendidikan anak golongan maha kaya. Menyifatkan tindakan membiarkan keterisan subsidi besar seperti itu berterkesan sebagai tidak adil. Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan dana berkenaan sepatutnya boleh diagih kepada golongan yang memerlukan. Jadi sekadar yang saya faham, terdapat anak-anak golongan kaya yang menikmati kemudahan pendidikan yang dibayai kerajaan berbanding golongan miskin. Bagaimana harus kita lakukan bentuk keterisan termasuk anak-anak golongan kaya ke sekolah-sekolah menengah sains dibantu oleh subsidi tinggi oleh kerajaan harus dihentikan, katanya. Jadi menurut Wan Faizal, penjelas dan juga penfitnah ini, ada kemungkinan anda tidak faham realiti sebenar melibatkan golongan elit atau Perdana Menteri terbabit sengaja buat-buat tidak faham, katanya. Jadi saya rasa tak betul lah apa yang Perdana Menteri katanya. Dia bukan Perdana Menteri, kenapa dia pula persoalkan? Dia persoalkan ini untuk sengaja jadikan isu ini sebagai isu politik bagi mereka. Kerana apa? Kerana mereka ni sudah tidak tidak ada idea. Apa yang mereka buat serang, kritik, tetapi tidak ada satu pun solusi yang mereka berikan. Adapun solusi cetak wang untuk bantu rakyat, bagi duit kepada rakyat. Itu antara solusi yang paling bangang, paling bodoh saya pernah dengar dalam sejarah Malaysia kita. Mana-mana ahli parlimen, sepanjang saya hidup sahabat semua, belum ada ahli parlimen yang memberikan cadangan sebegitu rupa. YB Rafizi Ramli juga turut memberikan pencerahan kenapa cadangan yang dibuat oleh Wan Faizal ini adalah satu cadangan yang paling bodoh, paling bangang, yang paling tidak punya otak. Jadi kalau anda mau dengar sendiri kenyataan ulasan daripada YB Rafizi, anda boleh cek di sosial media beliau. Jadi itu dia sahabat semua. Apa pandangan anda? Selepas membuat kesilapan, selepas bersikap biadab, ya, CEO Madakop pula akhirnya memohon maaf, katanya. Adakah maaf ini boleh diterima? Ya, kita boleh terima. Tetapi itulah realitinya. Pemimpin-pemimpin PAS hanya pandai membuat perkara-perkara bangang. Apabila sudah digesa, sudah ditempelak oleh rakyat Malaysia, barulah ya mereka akan memohon maaf. Kononnya mereka terkilaf dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang sering kali ya digunakan pakai oleh mereka. Jadi sampai sini saja sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.